Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 404. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu campurkan makanan dan minuman kamu dengan makanan dan minuman mereka, yakni anak yatim, maka mereka adalah saudara kamu. Ini satu pengajaran, satu ajaran, teguran yang sangat-sangat sensitif. Katanya kalau kamu campurkan makanan kamu dengan makanan mereka, kamu campurkan, mereka bukan orang lain, mereka bukan binatang, mereka itu saudara pada kamu. Kan ini menyentuh perasaan. Inilah dia pendidikan Al-Quranul Karim. Sasarannya ialah hati. Sasarannya ialah hati, hati nurani, hati yang sedar, hati yang membina masyarakat, bukan hati yang meruntuh masyarakat. Jika pada suatu hari yang telah lalu seorang bapa meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak, maka anak mereka yatim. Kita juga orang, kita juga mempunyai anak, mempunyai isteri. Fikirkan, boleh jadi satu hari nanti kita akan pergi mendahului anak kita, maka pada ketika itu anak kita akan menjadi yatim. Pernahkah kita beri hutang kepada orang, beri hutang, dan satu hari nanti dia akan bayar? Jadi kalau macam tu, kalau begitu pemikiran kita, maka biarlah kita sedia untuk membayar. Siapa akan mati, siapa kita akan mati, dan semua orang akan mati. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di dunia ini. Jadi kalau begitu, wa in tukhalituhum, jika kamu campurkan makanan, kalau kamu tak campur pun tak apa, tapi waris kamu, saudara kamu, tetap saudara kamu. Fikirkan bahawa mereka itu ikhwanukum, saudara kamu. Gitu. Setengah mufassirin, kita pergi ke perenggan yang kedua, yang ketiga ayat Al-Quran, wala taqrabu. Setengah mufassirin menyatakan ayat ini dinuzulkan selepas nuzulnya ayat wala taqrabu malal yatim, dan jangan kamu hampir diri dengan harta anak yatim. Ayat wala taqrabu malal yatim, ayat ini turun lebih awal. Wa in tukhalitum fa ikhwanukum, yakni kemudian itu. Jadi boleh jadi ada orang yang boleh faham bahawa jangan mendekati harta anak yatim. Jadi kalau begitu samalah dengan ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Jangan kau masuk dekat dengan zina. Bagaimana dekat dengan zina? Dekat dengan zina ni Nabi kata ada zina mata, zina tangan, zina kaki, zina telinga, zina macam-macam lagi. Jadi jangan dekati mereka. Jangan dekati perkara yang boleh membawa kepada zina. Zina al-ainani, zina dua mata, kata Nabi. Lalu dia terangkan satu demi satu. Zina tangan, zina telinga, zina macam-macam zina. Tapi zina yang dimaksudkan di sini malal yatim ini, ambil harta anak yatim. Jangan ambil harta anak yatim. Zina dengan perempuan, kadang-kadangnya mata tak bagus kita lihat orang perempuan. Tidak bagus. Bukan sekadar tak ada pahala saja, ada dosa pula. Jika hati kita tak tahu hati kita apa yang dia baca. Jadi oleh yang demikian saya merasakan tak sokong gambar perempuan di sini, gambar orang perempuan. Buat apa? Kita kena mengaji, pergi pasal dia mengajar ilmu, dia tak kira siapa pun, tapi tak kenal guru pun tak apa, tak kenal, tak mengapa. Jadi dengan demikian
tak payahlah letak gambar jawatan kuasa. Kita nak kenal jawatan kuasa siapa dia, jawatan kuasa masjid. Pasal jawatan kuasa masjid, dia ketua kita. Yang perempuan pun, dia tidak jadi ketua orang lelaki. Nabi kata, jangan kamu lantik menjadi ketua orang perempuan kamu. Orang perempuan jadi ketua orang lelaki. Orang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki menjadi pemimpin kepada orang perempuan, bukan orang perempuan menjadi pemimpin. Jadi soal mereka mempunyai kebolehan, ada tempatnya perempuan. Jadi tempat-tempatnya dia jangan mendahului orang lelaki. Harap tidak menyentuh sesiapa, ya. Katanya setengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa keberatan untuk bergaul dengan anak yatim kerana bimbang nanti orang termakan dan terminum makanan dan minuman mereka dengan anak yatim. Lalu ayat ini menjelaskan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerosakan daripada orang-orang yang mengadakan kebaikan. Manusia terbagi kepada dua. Ada manusia perosak. Ada manusia yang membina. Yang membina ini disebutnya muslih. Muslih aslaha maknanya betulkan keadaan. Muslih maknanya reform, betulkan, buat lain, bina semula. Tapi mufsid maknanya peruntuh. Allah mengetahui masalah mendekati harta anak yatim ini. Tuhan tahu hati seseorang itu. Hati orang yang perosak, boleh jadi dia kebas, boleh jadi begitu. Tapi hati orang yang menjaga dengan ikhlas, niatnya ikhlas untuk menjaga harta anak yatim, dia boleh dekat. Memang wajib dia dekati harta anak yatim untuk memelihara. Jadi wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekat harta anak yatim. Tapi Tuhan tahu dia punya niatnya untuk meruntuh, untuk mengambil, untuk mencuri. Jangan dekat. Nabi marah, Tuhan marah. Tetapi kalau masuk nak jaga, silalah. Ini sangat-sangat dikehendaki, ahlan wa sahlan. Ya, sebab banyak harta atau kepunyaan anak yatim lesap diambil orang yang hatinya runtuh. Dia ingin meruntuh masyarakat runtuh apabila anak yatim ini tidak berakhlak disebabkan bapaknya tak ada. Dia tidak berakhlak, macam mana harta yang ditinggal bapaknya dikebas orang. Jadi mufsid namanya. Mufsid, dia perlu jadi muslih, bukan mursid, bukan mufsid, tetapi muslih. Muslih ini orang yang membina. Mufsid orang yang meruntuh. Muslih, mufsid. Dan Allah mengetahui siapa orang yang membuat kerosakan daripada orang yang mengadakan kebaikan. Orang yang mengadakan kebaikan, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu ni jangan sembunyi. Kalau orang yang niat masuk rapat dia dengan harta anak yatim, mari nak bilang duit, umpamanya duit, masuk rapat lah, nak bilang duit masjid. Jadi macam mana ni? Dia nak bilang lain, dia nak kebas lain. Dia nak bilang, bolehlah, masuk bilang lah. Lepas tu jangan resap, jangan pulaknya letak diam-diam tangan orang tak ada ni, dia masuk ke poket misalnya. Janganlah macam tu. Ini mufsid namanya. Habislah harta jika begitu keadaannya. Setengah jalan, sungguh jauh beza orang yang niat hatinya untuk merosak dan orang yang ingin berbuat baik. Beza jauh. Ini orang semayang ni yang ingin membina, ingin menjaga, ingin ikhlas sepenuhnya. Ini orang yang lainnya pun ada tanda-tanda sujud.
tanda sujud. Yang satu lagi tak nak buat tanda sujud, datang ke masjid pun tak berapa nak datang. Adalah datang, boleh jadi juga jika ada jamuan, datang. Ini mufsid, tak datang pun tak apa kalau untuk tujuan makannya. Makan dia dapat pahala ke? Makan tak dapat pahala. Siapa kata dapat pahala makan? Kadang-kadangnya haram makan. Misalnya hari orang puasa dia makan haram. Makan pun dia ada orangnya. Ada orang yang tak boleh makan. Jadi oleh yang demikian, ayat Al-Quranul Karim semuanya ini dia menyentuh setengah orang, tetapi membina setengah orang. Dia menyentuh orang yang niatnya buruk, tapi dia meruntuh, tapi dia membina orang niatnya ikhlas, ahli ibadat. Dan istilah Islam yang menyebut itu salih, orang salih, orang mukhlis, orang yang ikhlas. Katanya sungguh jauh beza antara orang yang baik, orang yang niat hatinya untuk merosak, dan orang yang ingin berbuat baik. Jauh beza. Orang ini menyerahkan pihak-pihak yang memelihara. Ayat ini menyerahkan pihak-pihak yang memelihara kepentingan anak yatim supaya serahkan harta kepada Allah, serahkan sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalusi, yang mengetahui segala isi hati. Jangan mengambil kira suara-suara negatif orang yang melihat keburukan dan selalu menyebar fitnah. Untuk memilih tempat-tempat yang seumpama ini, tempat-tempat yang memerlukan seorang itu amanah, perlu kita sebelum lantik mereka menjaga harta anak yatim, khususnya sebab ni ayat-ayat harta anak yatim. Jadi kita lebih dulu mesti kenal, ini boleh, ini tak boleh, jangan serahkan dia, jangan, ini jangan. Biasanya hak jangan tu ramai. Hak ini boleh ni bagi setengah orangnya, hak dia kata boleh, tak boleh. Kata boleh pun tak boleh. Yang tak boleh pun boleh. Ini tak boleh masuk, dia tak boleh dicalonkan. Begitulah. Fitnah, ini sebab fitnah. Al-fitnatu, Nabi kata al-fitnatu na'imatun. Al-fitnatu na'imatun, la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah ini dia tidur. Jangan kejutkan dia. Allah laknatkan orang kejut, orang fitnah. Orang terkejut, orang tidur bila kita bising kat dia, kita kejut kat dia, dia mungkin dengan cara tak sedar, dia bangun-bangun, dia tumbuk orang ni. Pasal apa? Pasal dia baru nak tidur. Semalam dia tak tidur. Semalam dia berjaga. Kemudian lepas subuh dia tidur. Ini tidak ada salah. Tak salah dia berbuat begitu. Dia tahu tentang diri dia. Tidurlah. Kadang-kadangnya tidur lebih baik daripada berjaga. Jadi semua orang mestilah berada bersama dengan ayat ini. Dia akan beroleh pahala. Dan orang yang menolak ayat ini seolah dia menolak orang yang memberi nasihat, dan nasihat sangat dikehendaki daripada orang yang seumpama ini, orang yang kenal dirinya dan kenal orang yang duduk pada tempat mana sepatutnya. Lain orangnya, ini dia bagusnya duduk di pasar, orang ni bagusnya dia duduk di surau buruk-buruk. Pasal apa? Dia duduk, dia bersihkan. Orang ni dia bagusnya duduk di masjid pasal dia kaya. Dia setiap kali masuk dalam masjid, dia masuk dalam tabung masjid dulu RM10, RM50. Tak kisahlah dia kaya. Supaya serahkan sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala isi hati. Jangan mengambil kira suara-suara negatif, suara sumbang pun orang kata juga, suara negatif yang suka melihat keburukan dan selalu menabur fitnah, yang suka menabur fitnah
fitnah ini jangan kongsi mereka, jangan kongsi. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan jika Allah menghendaki nescaya dia, yakni Allah dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Katanya, kalau walau sya'allahu la'anatakum, selepas daripada ayat memperingatkan Allah kenal, maknanya kamu tak kenal, kamu tidak sempurna, kamu kenal siapa peruntuh dan siapa yang membina, tak kenal. Tetapi Allah kenal, dan Allah kenal ini, Allah bertindakkah bergantung pada masyiah Allah, bergantung pada kehendak Allah. Allah nak betulkan sejak di dunia ini lagi, tak mau betul di akhirat, boleh jadi juga. Yang kehendak betul di dunia ini, dia beri kepadanya penyakit, tangan jadi pendek, tak mencurilah dia, kaki dia sakit, lutut sakit, tak bergerak dah dia, boleh jadi macam tu. Ini semuanya masyiatullah. Masyiah Allah ni kehendak Tuhan, kamu tak faham, kamu tak tahu. Dan jika Allah menghendaki, saya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Terjemahan dianya mendatangkan kesulitan, jadi payah. Bila nak pergi buat jahat, nak pergi buat perkara-perkara yang merupakan dosa, jadi payah. Jadi payah macam mana? Jadi payah nak berjalan tak larat, payahlah tu a'natakum. Demikian juga kalaulah orang yang perosak ni nak pergi ambil harta anak yatim, ada sajalah sebab-sebabnya tak boleh pergi, itu masyiah Allah. Tetapi kalau ada setengah pulanya, bila dia nak pergi tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang merosak, tidak membina, Tuhan permudahkan, maka ini malah petaka. Tuhan permudahkan. Bila nak judi, datang duit, datang modal, orang bagi, boleh judi, boleh berikan tabukit misalnya ini ada sesungguhnya begitu. Jangan kita fikir kita mempunyai harta yang mudah datang, maka Allah sayangkan kepadanya. Dia sedikit saja bergerak, dia dapat wang, sedikit saja bergerak, dapat wang masuk bulan-bulan puluh ribu masuk, bergeraknya tak banyak mana, masuk dalam bilik sejuk, tanda tangan saja misalnya. Ada juga begitu, ada. Boleh jadi Tuhan beri kepadanya kerana Tuhan sayangkan kepadanya, dia orang baik. Ada yang sebaliknya, walau ini masyiah Tuhan, masyiah dia kita tak tahu. Masyiah ini di antara perkara gaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hamba-hamba Allah yang dekat. Malikul Muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah pun tak tahu. Perkara ni tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang tidak diketahui oleh orang bukan ahli di sekitar Lauhul Mahfuz. Jika kamu menceroboh hak-hak anak yatim, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan kesulitan kepada kamu jika kamu menceroboh harta anak-anak yatim, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mengenakan kesulitan kepada kamu. Bila Allah mengenakan kesulitan macam mana? Sudah dia buat khianat, maka tangannya patah, tangannya kena api, terbakar, macam-macam. Tuhan bagi susah seorang yang tidak jujur dengan harta anak yatim. Perlu diingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersama dengan orang, dengan musuh-musuh anak yatim, tetapi dia bersama dengan anak yatim. Sebabnya dia sedang diuji, dan orang ramai pun juga sedang diuji. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menarik nikmat yang diberikan kepada kamu,
maka kamu pastinya melalui kehidupan yang sulit sebagaimana yang dirasai anak yatim. Kita buat khianat kepada anak yatim itu sebenarnya dia sedang diuji oleh Allah, maka kita juga akan dikenakan malapetaka seperti yang dikenakan kepada anak yatim. Malapetaka yang terkena kepada anak yatim, bapaknya meninggal dunia, harta tak tinggal, ada sikit-sikit untuk sara hidup anak-anaknya, tiba-tiba hilang barang-barang itu. Jadi ada kemungkinan Tuhan buat begitu. Jelas sekali kalau balasan kepada orang yang khianat harta anak yatim itu dibalas dengan begitu rupa. Ayat ini membayangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meringankan hukum yang dahulunya berat. Hukum dahulunya berat, maknanya walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ayat itu terpulang kepada Allah untuk mengenalkan sesuatu yang membawa kesulitan kepada hidupnya. Allah tahu, dan Allah juga tahu orang itu diberi Allah kesenangan, kehidupan yang lumayan pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, Allah menyatakan Allah Maha Perkasa. Maha Perkasa ini dia boleh menindas sesiapa yang dia nak tindak. Dia boleh kenakan bala sesiapa yang dia ingin kenakan bala dan ujian kepadanya. Mengapa begitu? Kerana dia mengetahui ilmu ini dia boleh mengangkat sesiapa saja. Allah lebih-lebih lagi. Tapi kalau lain daripada Allah juga, Allah berkuasa, hendaklah manusia takut kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala dan Maha bijaksana. Kadang-kadang dia tak balas kepada orang yang berdoa. Dia berdoa supaya dia jadi kaya, Tuhan bagi miskin. Dia berdoa supaya dia jadi sehat, Allah tidak beri sehat, tapi Tuhan beri kepadanya berpenyakit. Pergi doktor kata ini dah stage keempat dah, maknanya dah tak lama dah. Tapi dia sudah berdoa 2-3 tahun sejak dia ditimpa penyakit yang sukar diubati itu, hinggalah sampai ke saat-saat akhir dia berdoa. Adakah mestinya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan doanya? Ya, kalau dia itu Allah berkehendak memberikan kepadanya sehat, tak akan beri. Tapi kalau dia beri pun dia tahu juga apa akan jadi kepada mangsa itu dan apa yang akan berlaku pulanya kepada orang lain. Kadang-kadang kita beri, kita doa sesuatu, Tuhan tak beri pada kita. Allah tidak beri, tapi Allah berikan kepada anak kita, cucu kita dan lain-lain lagi pun begitu. Jadi faham-fahamlah kita tentang sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membayangkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan hukum yang dahulunya berat. Dahulu kamu dilarang mendekati harta anak-anak yatim. Kini hukum membenarkan kamu mencampurkan makanan kamu dengan makanan mereka. Sedangkan kamu dahulu melarang daripada mendekati harta anak yatim. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan boleh masuk dekat harta anak yatim, malah kamu campurkan makanan kamu dengan makanan mereka. Kalau kamu campurkan makanan kamu dengan makanan mereka, fa ikhwanukum, dia saudara kamu. Kalau kamu tak campur pun dia saudara kamu. Tapi bagi setengah orang menyatakan tak mahu campur dengan harta anak yatim kerana anak yatim ini kotor. Mengapa tak kotor? Tak ada siapa yang jaga dia. Kalau dia kotor pun kita juga dah bertanggungjawab. Mengapa kita tak beri air kolah, air telaga kita untuk digunakan? Kini hukum membenarkan kamu mencampurkan makanan kamu dengan makanan mereka jika niatnya baik untuk menolong mereka dengan jujur. Jika orang itu dengan jujur ingin menolong, niatnya begitu, mengapa kamu tidak memberanikan diri untuk mendekati harta anak yatim
sedangkan kamu ikhlas dengan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha bijaksana berkuasa mengembalikan hak masing-masing dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Masalahnya kalau harta orang tu jadi harta kita, waktu pembahagian perisiharan nama dulu kita pandai sikit, baiki apa yang ditulis dalam grant misalnya, kita baiki, maka harta orang tu jadi harta kita. Dan ini banyak orang berbuat begitu. Kalaulah berlaku begitu, Allah Subhanahu wa taala boleh hantar balik pula harta itu kepada tuannya yang sebenar, boleh. Tapi kalau harta mereka juga ambil dengan jalan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala tak tolong orang yang tak salah. Dia membelikkan harta orang lain lalu menjadi miliknya, haknya. Maka kalau mereka juga salah, orang lain sebelum daripada mereka juga salah, maka itu pula modal kan dia mengambil barang kepunyaan orang lain. Kemudian pelajaran dan pengajaran dan sarana pengajaran itu barangkali menyentuh apa-apa yang kita sebutkan tadilah. Bagus juga jika kita dapat membacanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.